السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر، ربي تمم خير. أما بعد، muka surat 24 25 قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين به وبعلومه في الدارين آمين. Di bawah tu, di bawah tengah. Wahai penuntut, ketahuilah engkau tiada mampu mengerjakan segala ibadat yang disuruhkan Allah Ta'ala itu kecuali dengan bersungguh-sungguh memeliharakan hatimu dan segala anggatamu pada setiap ketika dan setiap nafasmu, dari waktu pagi hingga waktu petang. Jadi ini bab cerita tentang ibadat disebut yang besar, kan? Berbuat taat dan ibadat yang zahir. Kalau kita meneliti kitab ini, bahkan kitab-kitab yang lain yang membahaskan tentang benda yang sama, bab tasawuf, permulaan yang kita tengok dia cerita pasal apa? Pasal ilmu. Lepas tu baru cerita akidah, tauhid, dan sekarang cerita tentang fiqh, ibadat zahir. Sebab itu dalam hal apa pun secara umum terkatakan ibadah sama ada zahir ataupun batin, paling penting sekali ilmu. Dia balik kepada asas, balik kepada asas ilmu. Kalau tak ada, payah. Dan ilmu ni kita peroleh melalui jalan menuntut dia. Antara benda yang kita fahami menuntut ilmu tu berguru, pergi cari buku, sifatnya tu pergi cari. Bukan kita diam, dia datang, tak apa. Kita pergi cari. Kathir bin Qais rahimahullah ta'ala cerita satu orang laki-laki. Masa tu dia duduk di Dimashq. Dimashq ni kalau sekarang Syria, disebut Suria. Masa tu seorang sahabat masih hidup, duduk di Dimashq. Namanya Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Ada riwayat kata nama sebenarnya Umar, ada riwayat kata Uwaimir. Jadi Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu antara sahabat yang last ni, umur panjang. Satu orang laki-laki datang lepas sembahyang, dia duduk dalam masjid. Kathir bin Qais rahimahullah, dia duduk bersama dengan Abu Darda ni. Datang satu orang laki-laki. Dia kata apa? Ya Abu Darda, ya Abu Darda, aku jitu min Madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku datang daripada Madinah, bandar Nabi sallallahu alaihi wasallam, li hadithin sami'tuhu li'ad. Aku datang kerana nak tahu, nak dengar, nak ambil satu hadis yang kau pernah dengar direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, apakah kau datang untuk meniaga? Sambil-sambil dalam urusan kau meniaga datang jumpa aku? Tidak ya Abu Darda.
Ataupun mungkin ada hajat-hajat yang lain. Dalam pada hajat kau nak sempurnakan tu, kau tahu dan dari sini kau pun datang jumpa dan ambil hadis. Tidak, aku datang betul-betul daripada perjalanan jauh musafir yang lama ni, betul-betul nak ambil satu hadis dah. Macam tu sekali nilai mahal orang dulu terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Tak apa kalau macam tu. Ni dah, aku pernah dengar satu hadis sekian. Hadis tu tentang menuntut ilmu sesuai dengan dia yang datang dari jauh nakkan ilmu. Kan hadis tu kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah ila akhir al-hadis. Hadis itu cerita tentang menuntut ilmu yang Allah Ta'ala akan mempermudahkan bagi dia jalan untuk menuju syurga. Jadi poin besar ilmu itu diusahakan bersusah-susah untuk dapat. Kita jangan bersonang lenang, sebab itu banyak ilmu kita dapat hanya setakat maklumat saja. Dia tak menjadi ilmu manfaat yang disebut dalam hadis. Besok kita mati, ni di antara yang boleh manfaatkan kita dalam kubur. Dia tak dimanfaat, dia tak diberkat. Sebab apa? Kita ambil secara mudah dan memang kita mempermudah-mudah dia. Ujung jari maklumat ni. Nak cari guru malih. Ataupun mungkin kalau nak ngajar datang banyak poden dan bayar dia. Dinilai ilmu tu guru tu dengan duit semata-mata. Ini masalah orang zaman sekarang bila menilai ilmu tu guru dengan duit. Kau datang dan bayar lah, kan? Kau datang kau nak ni sekian masuk, tempat dah. Memang semua orang dalam Islam ni kau nak atur masa dia dengan cara yang terbaik. Sebab tu Allah sumpah dengan masa. Banyak dalam Quran Allah sumpah dengan masa. Wal asri masa, wad duha masa, wal lail masa, dan banyak lagi ayat-ayat yang kita semua tahu. Tapi di antara su'ul adab, adab yang buruk dan tak elok apabila bersangka buruk dengan tok guru. Ni masalah kita ni banyak ni. Pasal apa? Dia rasa dia lebih hebat daripada tok guru dia rasa lebih hebat daripada tok guru Kemudian dia sentiasa menilai ilmu tok guru dengan duit. Salah seorang daripada ulama bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Aku mempelajari satu bab daripada ilmu agama, ilmu syarak. Lebih aku sukai berbanding kau aku ada kekayaan satu dunia ni aku punya dan aku nafkahkan jalan Allah semua sekali. Belajar satu bab ilmu tu lebih aku sukai. Bayangkan macam mana mahal ilmu tu. Tak ada. Salah seorang ulama dia kata apa? Bukan, dalam satu majlis apa nama, saya tak ingat majlis apa. Jadi ulama ni dia tulis tiba-tiba ataupun dia dengar satu kalam daripada hukama, dia nak salin, tak ada benda nak ditulis siapa yang boleh, dia pun umum, siapa yang boleh beri dan satu pen dengan harga 1 dinar ameh. 1 dinar ameh tu 7-800 ataupun mungkin RM1,000 sekarang ni. Satu pen pasal apa? Nak tulis ilmu nak tulis. Sebab tu banyak, kalau saya pernah pergi di bola-bola Yaman dulu, duduk di situ sebulan lebih, hampir setiap orang termasuk Tok Guru, bukan murid saja, Tok Guru ada sesuatu dalam poket macam buku kecil, pen. Kenapa? Siap sedia pokok apa saja manfaat nak tulis, apa saja nak tulis. Itu kebiasaan orang dulu. Ada buku kecil macam buku 35 tu, ada pen. Hampir setiap orang ada. Kita tak ada pokok. Masalah. Jadi itu asas mesti ada ilmu. Kecuali dengan bersungguh-sungguh memeliharakan hatimu. Nampak? Bersungguh-sungguh ni ada salah satu hadis Nabi kata apa? Innallaha la yaqbilu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa daripada seseorang yang hatinya lalai. Itu salah satu daripada hadis.
Hati tak tertumpu kepada apa yang kau laksanakan. Doa itu satu daripada ibadat. Syukur macam masalah solat. Orang yang solat tetapi dia lalai daripada solat lalai di dalam solat dan solat itu tidak dilaksanakan dengan secara bersungguh-sungguh. Maksud dia tak sempurna, tak sungguh-sungguh, itu di antara akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis, dia bawa dan malaikat ke hadarat Allah Taala akan solat dia. Kemudian Allah Ta'ala kelemotkan solatnya, dicampak ke muka orang tu balik. Mana Allah tolak, Allah tak terima. Kan? Sebab apa? Tidak sempurna. Lebih tahu, kalaupun sempurna tetapi ada satu benda lain yang menjadi sebab kepada ibadah yang Allah tolak. Salah satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja bimalin haram فقال لبيك اللهم لبيك فقال تعالى لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك." Nabi SAW kata, barang siapa buat haji dengan harta yang haram, lalu dia pun sebut labbaik Allahumma labbaik, Allah pun balik, tak ada labbaik, tak ada sa'daik, tak ada selamat datang, tak ada kebahagiaan, dan haji kau tertolak di sisi Allah, haji kau tak terima. Itu lebih tahu lagi. Walaupun yang dia buat itu secara sempurna, tawaf sempurna, wukuf sempurna, apa saja zikir dan doa yang melibatkan haji dan umrah ni sempurna semua, tapi ada satu masalah, kau buat daripada sumber yang haram. Walaupun tidak keseluruhan, sikit yang haram tapi habis semua Allah Ta'ala. Itu nak kena bersungguh-sungguh memeliharakan hatimu dan segala anggotamu. Hati disebut dulu, pasal hati di tempat seseorang ingat Allah. Allah sebut dalam Quran, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah. Hendaklah kamu ingat Tuhan kamu di dalam diri kamu, dalam keadaan tadarru', rendah diri dan takut pada Allah. Jadi tempat kita nak ingat Allah duduk dalam hati, kan? Hati ni tempat kita sentiasa ingat Allah. Lepas tu dia kata, peliharakan ibadat kita dengan memelihara hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyebut, inna Allah ta'ala inna qulubal ibad baina usbu'ayir rahman yuqallibuhum ma yasha. Sesungguhnya hati manusia dicolah jari Allah. Maksud dia, Allah berkuasa atas hati Allah bongkang hati manusia. Kalau dia ingat, Allah ada sama sentiasa dengan dia. Kalau dia lupa, Allah jauh daripada dia. Hati tu tempat bongkang Sebaliknya, hati kalau tak ingat Allah, diambil alih oleh syaitan. Ambil alih oleh syaitan. Inna syaitana lahu khurtum. Kata Nabi, syaitan ni ada belalai, sentiasa dipeteng hati manusia. Idza dzakara Allah Ta'ala khannas wa idza nasiya iltaqama qalbah. Nabi kata, bila dia lupa Allah, bila dia ingat Allah, ni belalai syaitan ni makin berundur. Tapi kalau dia lupa Allah pun tori terakam. Itu yang jadi hati korek. Selain daripada hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam nyebut, innal 'abda idza adnaba nukitat fi qalbihi nuktatan sauda wa idza adnaba dhanban akhar nukitat nuktatan ukhra hatta swaddat qalbuhu jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyebut, seorang hamba itu apabila melakukan satu dosa, Allah titik ke hati satu titik hitam. Buat lagi dosa, titik lagi, buat lagi dosa, titik lagi, sehingga habislah hati itu jadi hitam semua sekali. Kan? Habis. Itulah kata hati korek yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyebut sejauh-jauh manusia daripada Allah. Satu riwayat yang lain, orang yang paling celaka di sisi Allah, orang yang hati korek. Pada setiap ketika dan setiap nafasmu, itu yang kita selalu zikir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli nafasin, setiap nafas, walam hadin, setiap masuk. Dari waktu pagi hingga waktu petang, engkau tiada mampu melakukan demikian itu, melainkan apabila engkau mengaturkan
menjadualkan semua bahagian waktumu itu dengan wirid-wirid dan ibadat-ibadat daripada pagi hingga petang. Pada setiap waktu kamu hendaklah ingatkan segala ibadat yang disuruhkan Allah Ta'ala, lalu kau mengerjakannya. Waktu masalah orang hari ini dia fikir ibadat tu teh 3 jadah aja. Ibadat tu lah masjid surau aja. Tidak, ibadat tu umum. Sehingga makan minum kita jadi ibadat. Perniagaan kita jadi ibadat. Urusan kerja cari nafkah jadi ibadat. Semua boleh jadi ibadat. Salah kalau kita fikir ibadat tu hanya setakat bentuk khusus. Pegang biji tasbih, subhanallah. Ya itu pun ibadat juga, tapi bersifat khusus. Jadikan sebab Allah sebut dalam Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Datang pula ayat Allah perintah, "Ya ayyuhan nas'budu rabbakum." Wahai manusia, ibadahlah kamu kepada Allah. Tuhan kamu yang menciptakan kamu. Ibadah itu betul umum semua sekali. Sehingga dalam masalah masuk keluar tandas pun jadi ibadah. Tu ada doa. Jadi semua itu balik pada asal dan asas. Apa ni ilmu? Tak ada ilmu, tak ada benda boleh jadi ibadah kayak gitu. Sehingga ibadah yang khusus tu sendiri pun tak jadi ibadah, dia jadi adat saja. Dia tak jadi ibadat. Sehingga ibadat khusus yang dia buat itu tak jadi ibadat, jadi adat saja. Kan? Itu masalah. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut kan, fadlul abidi ala fadlul alimi ala al-abidi ka fadlil qamar ala sairil kawakib. Perumpamaan orang yang alim, yang tahulah ada ilmu, tak semestinya setiap kitab dia tahulah kuasa elok belok, tak. Asal dia tahu apa dia buat, nya semayang macam mana rukuk macam mana takbir macam mana sujud, daripada permulaan dengan takbir sampai pada penghujungnya dengan salam, dia tahu ni cara. Itu ilmu. Mana alim lah dalam bab solat tu. Kan? Perumpamaan kelebihan orang yang tahu, orang yang alim dengan orang yang ambil semata-mata beribadah tapi tak tahu apa. Seumpama ya, ibadah tu bagus juga, pun baik ibadah, tapi ilmu tak seberapa, malas nak belajar. Nabi kata perumpamaan seperti mana seperti mana bulan purnama berbanding bintang-bintang. Bulan ni satu je, bintang tu banyak, tapi sifat bulan ni corah, besar, cahaya terang. Tapi bintang-bintang, walaupun sebenarnya hakikat bintang ni jauh lebih besar daripada bulan, tapi dia jauh nampak kecil ya. Itu pun cahaya kejap ada, kejap tidak, kejap ada, kejap tidak, dia berkelip. Itu. Tu Nabi siap buat perbandingan. Kejap iya, kejap tidak, kejap iya, kejap tidak, sebab dia benda baik, tapi oleh kerana ilmu tu tak berapa. Nanti kejap ada, kejap tidak, kelip. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, Nabi kata, innal alima ashadna 'ala syaitani min alfi 'abid. Sesungguhnya seorang alim itu lebih susah, lebih sukar oleh syaitan untuk ganggu dia berbanding 1000 orang kuih ibadah. Kan? Macam mana? 1000. Masjid ni saja kalau penuh ni tak tahulah, tak sampai kan 1000. Katalah 1000. Sampai masjid ni seorang yang alim kalah 1000. Bayang tu dalam urusan ibadah secara khusus. Nabi sebut satu orang alim lebih susah setan nak mengganggu dia berbanding 1000 orang yang kuat ibadah. Dalam satu hadis yang lain, orang yang cari ilmu, orang alim cari ilmu, afdal minas saimil qaimil ghazi fi sabilillah. Orang yang menuntut ilmu, orang alim ni, dia tuan-tuan jangan bayangkan orang alim ni orang yang mahir segala selok belok ilmu, ya tu memang alim dah tentu. Kita juga boleh termasuk dalam makna orang alim secara khusus ibadah yang kita buat. Mungkin tidak menyeluruh. Puasa hebat semai tak, kita bab sembahyang memang kita detail. Alim kita bab tu. Jadi Nabi SAW dalam hal tu sebut,
Orang yang alim begitu tu, Nabi kata lebih afdal daripada as-saimul qaimul ghazi fi sabilillah. Orang yang puasa tambah tahajud, puasa siang hari, tahajud malam hari, orang pula fi sabilillah sepanjang masa. Tapi ilmu tak seberapa. Nabi sebut dia tu. Hebat. Jadi dia kata orang yang betul-betul lah jalan ibadah. Kalau tuan-tuan ingat ibadah ni umum lah. Jangan ibadah tu hanya setakat yang saya sebut tadi, kan? Nampak sajid dan sebagainya. Orang macam ni ada jadual hariannya. Sebab tu Imam Ghazali hari Isnin apa zikir, hari Selasa apa zikir dan seumpama. Begitu juga dengan ulama-ulama yang lain, kan? Sehingga keluarkan satu bentuk kitab ataupun mungkin risalah yang menyusun zikir harian. Tuan tengok maksurat macam mana tu, zikir harian juga tu. Pagi apa baca, petang apa baca, kan? Setiap hari lah tu, tapi ada hari-hari, ada waktu-waktu dan sebagainya. Itu elok kita istiqamahkan. Di antara kelebihan kita kat ni 9 ni ada tarikat, kan? Tarikat tu pun benda ni menjadualkan wirid dan zikir-zikir kita, kan? Lepas maghrib apa baca Isyak kan apa baca Zuhur kena seterusnya. Begitu juga pagi petang kan apa baca itu dijadualkan. Bagus tu. Tapi datang pula sebahagian kata, tak boleh tu, bid'ah tu nak pula. Salah lah tu. Seterusnya, apabila engkau bangun daripada tidur, kata dia, engkau hendaklah bangun sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar ni bukan sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari itu memang masalah betul tu. Ni yang disebut sebagai Muslim, mukmin, abid, alim, semua ada kat dia, kan? Sebelum terbit fajar dia dah bengkak. Makna sampailah sebelum masuk waktu subuh dengan ibadah-ibadah tertentu. Ulama sebenarnya mengatakan layaknya bagi penuntut ilmu lah tuan-tuan, kan? Secara khusus dunia dia menuntut ilmu, tak kisahlah dia muda ke dia tua ke. Sebab saya pernah pergi satu pondok di bolah-bolah Kedah. Pondok tuan-tuan ramai orang tua daripada orang muda duduk dalam pondok tu. Ada yang pasangan lagi-lagi bini duduk sekali situ sampai mati suami ke situ. Bini masih duduk ke situ belajar. Saya TV bukan TV pula berbual tu dengan orang tua tu. Acik ni umur ni 9. Acik ni tak ada lah apa-apa nak ingat apa semua, tak ada. Cuma acik ni nak tunggu mati tunggu mati dalam menuntut ilmu. Betul tak cara tu? Betul. Dan dia yakin, mungkin wallahu alam, saya pun tak tanya, tapi ada hadis kait benda ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar menuntut ilmu, dia ibarat berjuang fi sabilillah sampai dia patah kembali balik ke rumah. Satu riwayat lain, kalau dia mati ketika dia menuntut ilmu tu, wa mata wa huwa syahidun. Bila dia mati, sungguhnya dia mati itu mati syahid. Mati syahid macam orang lah. Mati syahid orang macam mana? Yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk syurga tanpa hisab. Yang tu yang ditunggu itu. Betul tak cara itu? Betul. Nampak tak? Ini orang hebat ni. Ini orang-orang yang jenis Allah pilih. Bukan Allah tak pilih kita. Allah pilih kat kita baik-baik, tapi dengan cara yang berbeza. Tuan-tuan, istiqamah bersajid itu pilihan Allah juga. Istiqamah baca Quran pilihan Allah. Tapi hebat dia sanggup meninggalkan segala urusan-urusan duniawi dia, meninggalkan hal-hal kait dengan harta dan duit dia tunggu pada situ ya. Nak tunggu mati dia. Betul cara dia tu. Dia nak yang tu. Ya, hendaklah bangun sebelum terbit fajar. Begitu. Saya yakinlah tuan-tuan boleh amal benda ni. Pasal kebiasaannya orang-orang yang dah
Orang yang diberi lanjut umur dari Allah Ta'ala lebih pada 80 atau 70 bab ni dipermudah dari Allah. Kalau memang kaki musajid, kaki baca Quran, kaki ibadah, kaki zikir, untuk masalah bangkit sebelum fajar akan mudah dari Allah Ta'ala. Yuk. Sebab orang-orang yang usia macam ni, tumpuan kepala otak tak ada lain. Akhirat, akhirat, akhirat. Tu tak? Yuk. Banyak saya jumpa macam tu. Kan? Kalau dah 80 tahun istiqamah masjid, memang mudah-mudah dibangkit malam. Kalau orang muda ni banyak kena fikir. Nikah dengan anak sekolah dengan cari duit dapur dia apa, dia banyak kena fikir. Itu yang terlalap 8.5 bongkar tu. Macam tu kan tak mau. Sebelum tidur zikir, bongkar tidur zikir, pergi masjid zikir. Nah, mana tak hati tu bersih, kan? Mana tak dipermudah oleh Allah Taala bangkit sebelum fajar ni. Tapi bukan semua juga. Ada tak jenis yang pukul 9 bongkar pun ada tak? Tapi ini jenis yang longgar, kan? Jenis yang memang istiqamah masjid. Banyak saya perhatikan kalau dah masuk 70 ke atas ni, tak ada apa dah. Bangkit malam ni mudah-mudah. Pasal apa? Dia dah masuk dalam lingkungan pilihan Allah. Sungguh, kan? Bukan senang nak jadi ahli zikir. Tapi biasa dah 70 ke atas, dia memang boleh istiqamah mudah je dengan zikir-zikir ni. Akhirnya malam-malam tu ada masalah. Dia dah rasa nikmat malam-malam beribadah ni. Sungguh, kan? Ada yang rasa syok dah. Kalau tinggal yang tahajud ni kan, oh ya. Dia rasa macam serba salah ada. Apa ada benda tak dibuat hari tu pun ada. Lebih hebat sebahagian dia qada tahajud tak buat tu. Boleh tak qada tahajud ni? Boleh. Tapi syaratnya memang buat sentiasa lah, tak tinggal-tinggal. Baru start malam ni tertinggal pula. Besok qada pondok kan. Baru mula. Kan? Dia memang istiqamah sentiasa kan. Aja qada benda tu. Dan perkara pertama yang berlaku dalam hati dan lidahmu ialah zikir pada Allah Ta'ala. Tu yang jadi susah ni. Dapat zikir pun ada tingkatannya, disebut dari Imam Ghazali kan. Dan juga ulama-ulama lain sama lah. Zikir tu ada 3 tingkatannya. Zikir lidah 1, zikir hati 2, zikir kedua-dua nombor 3. Lidah dan hati. Tentulah lidah dan hati tu yang paling afdal kan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hati pun sama kan. La ilaha illallah, bukan setakat mulut je, hati pun sama. Itu paling hebat lah. Sebab orang yang sentiasa hatinya zikir pada Allah, dah tentu dijamin dan Allah Ta'ala akan dapat kebahagiaan dalam hidup. Dan itu semua orang cari, hatta orang kafir pun cari benda yang sama. Kan Allah sebut dalam Quran, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Tenang hati, tenang itulah bahagia. Tenang tu tenang dengan Allah, tenang nyebut Allah. Kan? Hebat dah. Kebahagiaan mutlak, ketenangan mutlak sebenarnya. Itu tenang yang masing-masing Allah Ta'ala beri. Maka pada ketika itu engkau hendaklah membaca dia zikir ni, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini cerita bagi tidur ni kan. Ya, permulaan harian kita adalah bagi tidur. Permulaan hari baru kita bagi tidur. Tidur apa? Tidur malam. Tidur malam tu katalah kita tidur pukul 10, bangkit kompet. Ulama mana saya tak ingat, tapi ulama zaman sekarang lah, layaknya bagi penuntut ilmu tidur tu 4 jam aja. Habis lama 5 jam dia. Pukul 10 tidur, 10 seboleh, 12, 1, 2 dah bangkit dah. 3 paling banyak. Masuk kompet bangkit, itu dah hanyut, kira dikira hanyut. Bayangkan tu, kita ni kalau bangkit kompet dah rasa wali dah. Kan? Antara kompet masuk subuh tu ada sejam lagi. Sejam pun kalau ini 2 jam lah tu dah. Kompet nak ke subuh. Sekarang ni kita ni 9 ni kan lebih kurang pukul 6 kan. Subuh. Kalau sebelum ni 5.50 kan ada tambah 8 minit ke apa itu kan. Jadi pukul 6. Kalau pukul 6 masuk subuh, kumpit kita bongkar. Wali dah zaman sekarang ni. Tapi kalau ulama ataupun penuntut ilmu secara khusus dalam dunia penuntut ilmu syarak, pukul 5 bangkit tu dah kira hanyut dah. Bayangkan tu. Jangan buat. Sama-sama kita kena fikir lah kan. Kita ni kat mana dia aman.
Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, kalau anak murid dia tak bangkit malam, dia suruh balik, apa balik dia. Jangan belajar, ni bukan topik kau belajar. Anak murid kalau tak bangkit tahajud, dia suruh balik. Kau bukan dunia belajar, balik. Kono kita hari ni, we report polis. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillahi wal 'azamah wal sultanu lillah wal 'izzatu dzul qudratu lillahi rabbil alamin. Wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala millati abina Ibrahim hanifa muslima. ما كان من المشركين اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير أعوذ بك أن أجترح فيه سوءا أو أجره إلى مسلم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. Ini hadis ni tuan-tuan ya. Hadis ni tuan-tuan boleh jumpa dalam kitab Adhkar Imam Nawawi, zikir pagi dan petang. Dalam bab zikir pagi petang, tuan-tuan boleh tengok dalam Adhkar Imam Nawawi, mesti jumpa hadis keinginan doa yang kita baca. Jadi tak perlu kita urai. Tuan-tuan boleh tengok amal kalau mampu. Saya memang tak amal ni, itu yang tergagap tersakut tu. Tapi mungkin sebahagian daripada kita memang ada amalan khusus yang dia istiqamahkan mungkin puluh tahun dah. Istiqamahkanlah benda tu, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sebaik-baik amal yang disukai oleh Allah adalah yang berterusan, adwamuha wa in qallat, yang berterusan walaupun sedikit, tak apa, baru saja. Ini di antara zikir waktu pagi dan petang. Yang pagi ada mungkin sebutan khususnya, yang petang mungkin ada zikir khususnya. Baik, apabila bawahnya, bawah mana tuan-tuan tengoklah sini. Apabila kata dia, apabila engkau memakai kain, cerita pakai kain, hendaklah dia niatkan mengerjakan suruhan Allah Ta'ala pada menutup auratmu. Ni pakaian ni memang jadi keperluan harian kita, kan? Menjadi keperluan harian kita, jadikan dia ibadah. Allah suruh tutup aurat, dia tutup aurat, dah jadi ibadah. Ingat yang tu ya pun, kan? Tambah pula kita pakai pakaian ikut sunnah, kan? Ikut sunnah. Kita dulukan yang kanan bila memakai, kita dulukan yang kiri bila menanggalkan. Yang sunnah baik pahala lagi. Tambah pula lebih hebat, sebahagian kita mungkin belajar kitab dan sebagainya, ingat pula hadis Nabi, hadis Qudsi. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ibadi kullukum dhalun, kullukum dhalun, wahai hambaku, kamu semua, setiap kamu adalah sesat. Fastahduni ahdikum, mintalah hidayah padaku, aku bagi petunjuk dan hidayah. Wa kull ya ibadi kullukum arin, wahai hambaku, kamu semua tak berpakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah padaku pakaian, akan aku pakaikan kepadamu pakaian. Ingat pula hadis tu, kita pun dapat pahala dan ganjaran lain pula. Ada saja sudut-sudut yang kita buat, yang kita relate-kan dengan syarak, dengan perintah Allah Ta'ala dan sebagainya. Dan jangan maksudkan pakaian itu supaya dipuji orang, kerana qasad yang demikian menjadi riak, iaitu haram. Ini tak tahulah kalau salah saya sebut. Kalau kita berpakaian kerana berpassion, agak-agak masuk dalam makna hadis ni, ataupun dengan makna yang disebut dalam kitab ni. Kita pakai satu pakaian kerana ikut trend, ikut passion semasa. Agak-agak termasuk dalam mana kita memakai pakaian untuk menunjuk pada orang. Saya rasa kalau tak banyak pun sikit tepat tu, sikit masuk tu, kan? Ikut trend.
Kalau kita sekali imbeh tak ada apa lah. Tapi dia boleh masuk dalam hati kita dengan niat menunjuk ke orang. Satu dah mana tak ada mana ibadah dekat situ. Nombor dua, kau takut boleh membawa kepada hukum haram. Sepatutnya jadi ibadah dan dapat ganjaran pahala, jadi berputar. Bondo yang sama jadi berputar. Jadi hukum haram dapat dosa pula. Riyadzubillah. Dalam bab berpakaian secara khusus ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ada tiga jenis manusia. Thalathun la yanzuru, tiga jenis manusia la yanzurullahu ilaihim wa la yuzakkihim yaumal qiyamah. Ya Allah tidak memandang kepadanya dan tidak membersihkannya daripada dosa besok di yaumil qiyamah. Salah satu daripada tiga kelompok tu apa dia? Al-musbil. Kan? Al-musbil. Apa maksud musbil? Orang yang melabuhkan pakaiannya. Kan? Al-musbilu izarah. Orang yang melabuhkan pakaiannya. Ulama bahas apa maksud melabuhkan pakaiannya. Yang melabuhkan pakaian itu maksud dia riaan, kerana riak nak menunjuk-nunjuk. Isbalul izar, melabuhkan pakaian secara khusus bagi orang lelaki-lelaki. Orang perempuan tidak ada masalah ni, orang lelaki-lelaki melabuhkan pakaian. Tapi kalau orang perempuan sekalipun niat dia untuk nunjuk-nunjuk, sama aja hukumnya. Sebab poin dosa jadi hukum haram dan berdosa tu pada menunjuk-nunjuk pada riak. Itu dalam pakaian tu. Itulah adab-adab berpakaian. Sampai macam tu sekali dia atur dan syarak. Bab pakaian pun boleh jadi pahala, bab pakaian yang sama boleh jadi dosa. Pilihlah mana jalan yang kita nak. Pakailah macam mana pun tak ada masalah, tapi niatkan ibadah. Pakai jubah boleh, ke seluar boleh, ke baju boleh, yang murah tak ada masalah, yang mahal kalau ada kemampuan, semua boleh jadi ibadah. Tu patah balik pada asal. Apa namanya? Ilmu. Dari ilmu dia jadi saya balik lah. Bahkan dia komplain lah. Kalau macam yang disebut dalam kitab ni, itu boleh jadi dosa. Pakai seluar baju pun jadi dosa kok. Ya, tak kena gaya. Itulah asas ilmu. Tak ada ilmu tu yang jadi terbalik tunggang habis tu. Jadi dosa. Kalau ada ilmu mudah, sesuatu benda tu bukan setakat terelak daripada dosa, bahkan boleh pusing jadi pahala kan. Tengok cermin, tiap hari tengok cermin. Kan ada doa tengok cermin kan? Jadi pahala. Niat pula sunnah. Ya, sebab Nabi ada cermin khusus sampai lepas wafat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha simpan cermin tu. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu kata, "Ya Aisyah," ni selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti Nabi ada cermin khusus. Bawa pergi mana-mana boleh. Nabi suka bercermin tengok sikit rambut ke apa-apa, sikit janggut. Bila Ibnu Abbas Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat dalam beberapa tempoh, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu jumpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Aisyah," kata dia, "aku rindu bona dengan Nabi," kata dia. "Rindu bona. Dan aku nak menuntut apa yang pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Apa dia? Kata Sayyidah Aisyah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah." Siapa yang melihat aku di dalam mimpi, pastilah dia akan melihatku di dalam jago. Malam tadi dia mimpi dia dan nak tengok dia dalam jago hari ni. Macam mana? Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha masuk ke rumah, bawa keluar cermin. Kau tengoklah cermin ni dia. Ni cermin yang Nabi selalu bawa pergi mana-mana. Dia tengok cermin, patut dia cermin bila kita tengok nampak muka kita. Dia tengok cermin, nampak muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni salah satu daripada karamah juga daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nyata-nyata tengok muka Nabi tonung lama, hilang rindu ni antara dalil cermin lah, bercerita cermin tu. Baik. Selesai dah tu. Dia kata qasad itu yang demikian menjadi riak. Jadi apa saja pun bukan setakat berpakaian lah. Tuan kita beli kereta niat riak, baik dosa juga kan. Kalau riak itu melampau, lagi tahu lah. Beli kereta, masalah pun nak beli kereta mahal. Dah kalau ada kemampuan belilah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dalam Quran pun ada. Kalau ada kemampuan beli. Kerana itu nikmat Allah. Gunakan kereta yang mahal-mahal pergi masjid, gunakan kereta yang mahal-mahal pergi bawa dengan ceramah. Itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun nikmat Tuhanmu kepadamu, gunakan, ceritakan. Tak apa.
Bukan untuk tujuan riak, tapi ini dah Allah beri aku nikmat, aku beli yang mahal-mahal, aku gunakan pada jalan agama. Boleh pula kereta, boleh pula tu ini. Ini ada orang cerita, ada madrasah dia nak pakai van ni, kita dia, dia beli mahal-mahal, boleh mahal-mahalnya kereta, tapi letak dekat madrasah, letak dekat pusat tahfiz, letak dekat mana-mana tempat yang ada nilai jalan Allah Taala. Itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Tak salah pakai jenamu-jenamu, tak apa. Tak salah pakai yang mahal-mahal. Tapi jangan riak jadi masalah. Sama je masalah pakaian sampai pada perkara yang besar-besar. Tapi riak yang paling tercelok, riak dalam beribadah. Adapun riak yang berkait dengan dunia, tu tak sehebat terceloknya dalam hal-hal ibadah. Pasal adab qada hajat, pasal pertama ni apa? Pasal pertama dalam hal berbuat taat dan ibadat yang zahir. Ni pasalnya. Ni pasal ni bukan bab. Jangan tuan-tuan keliru. Ni apa pula pertama? Tadi yang kedua. Cuba kita baca tajuk tu betul. Tadi bab kedua. Ini pasal pertama. Mana pasal ni pecahan kepada bab yang besar. Kita bab kedua. Yang satu lah salah cetak ni. Bukan salah cetak, salah otak kita. Jadi ini bab yang kedua. Pecahannya pasal pertama. Pasal pertama ni bab adab qada hajat. Cerita dulu bab berak kencing. Mana? Bukan bodoh kucing. Bab berak kencing ni. Nanti kita akan sambung perbahasan kitab ni minggu depan. Minggu depan kan? Minggu depan insya-Allah. Jadi kita sebenarnya dah longgar dah kan? SOP kan? Boleh lajak pukul 7 betul tak? Kau tuan-tuan syukur buat pukul 7. Kau tuan-tuan syukur, saya 2 kali gondong syukur kan? Kan? Jadilah wallahu a'lam, yang baik daripada Allah, kurang daripada kelemahan saya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.